Debbie Stephen bernomor C20E0961. Tajuk plan kami ialah penggunaan bahasa Melayu semakin luntur dalam karangan diri masyarakat. Fenomena yang dapat dilihat sekarang ialah rakyat Malaysia lebih mengagung-agungkan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan mula membuat bahasa baru seperti bahasa rojak. Ini menyebabkan penguasaan bahasa Melayu di kalangan generasi baru agak lemah. Kejiranan juga masih terdapat mereka yang tidak bergaul satu sama lain karena sikap masyarakat yang individualistik menyebabkan mereka jarang bergaul dan bertutur antara jiran. Idea ini ialah bahasa Melayu ialah sejenis bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang telah digunakan di wilayah Indonesia, Malaysia dan persekitarannya sejak 1000 tahun yang lalu. Assalamualaikum, saya Amir Siddiq. Saya akan membentangkan mengenai dua perkara daripada kajian kami, iaitu nilai dan teori. Terdapat 3 nilai daripada kajian kami, iaitu jati diri, semangat paduan dan toleransi. Yang pertama, nilai jati diri. Kajian kami mengenai penggunaan bahasa Melayu yang semakin luntur ini adalah masyarakat kini perlu mempunyai jati diri. Bahasa Melayu membolehkan masyarakat menonjolkan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Perkara ini lagi dapat diungkapkan dalam dasar bahasa yang merujuk pada perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Rujuk dalam perkara ini, bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri bagi warga negara Malaysia. Terdapat 3 teori dalam kajian kami. Pengetahuan bahasa sebagai suatu entiti yang utuh atau menyeluruh, iaitu sebagai entiti yang terdiri daripada 2 komponen pengetahuan. Language ini merujuk kepada pengetahuan tentang sistem formal sesuatu bahasa, iaitu fonologi, morfologi dan sintaksis. Parol merujuk pengetahuan tentang cara berbahasa. Menurut teori Chomsky, bahasa tidak hanya terdiri daripada sistem formal. Fakta konsep. Istilah Melayu dikatakan berasal dari perkataan Melayu kolon dan Melayu Divipa di mana ia berasal dari Asia Tengah. Menurut W. Marsden, bahasa tersebut merupakan bahasa serumpun, manakala Hemi berpendapat bahasa Melayu merupakan bahasa warisan daripada bahasa Melayu. Continental dan W. Humboldt pula mendapati bahasa Melayu telah menerap bahasa Sanskrit berasal dari India. Melayu dari segi etimologi bermaksud kajian asal-usul dan sejarah suatu perkataan serta makna perkataan tersebut. Malaya bersamaan Himalaya di mana Alaya bermaksud tempat manakala Himalaya bermaksud tempat bersalji. Jawa kuno pula menyatakan Melayu bermaksud mengembara atau pergi ke mana-mana. Melayu juga merupakan nama sebatang sungai yang disebut dalam buku sejarah Melayu. Perspektif etika membudayakan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan yang telah dijamin oleh perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sejak kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia, dan haruslah kita martabatkan bahasa ini. Dari segi etika mempelajari dan mendalami bahasa Melayu, Raminah Haji Sabran mengatakan bahwa kepentingan terhadap penguasaan bahasa ini lebih ketara lagi dalam pendidikan. Kerajaan juga mewajibkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah seluruh Malaysia bagi melayakan pelajar mendapat sijil. Saya Intan Nufaha binti Abdul Razak, nombor matrik C20E1005. Kekuatan bagi bahasa Melayu adalah bahasa Melayu telah termaktub sebagai bahasa kebangsaan sejak kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Bahasa Melayu merupakan suatu simbolik pesada dunia serta bahasa Melayu juga mempunyai ramai penutur yang meliputi 3 negara utama di Kepulauan Melayu iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei. Kedua, bahasa Melayu sebagai lingua franca iaitu bahasa perhubungan Nusantara. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antara orang tempatan dan pedagang antarabangsa. Hal ini menyebabkan wujud perkahwinan campuran Melayu-Cina iaitu Baba dan Nyonya. Seterusnya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Hal ini adalah kerana untuk menyeragamkan sistem pendidikan di Malaysia kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Dengan adanya sistem sebegini, ia dapat mengelakkan persengketaan antara kaum. Malahan penggunaan bahasa Melayu juga telah banyak membantu dalam menyatupadukan kaum serta dapat mengekalkan perpaduan nasional. Seterusnya, kelemahannya adalah terdapat segelintir masyarakat yang lemah terhadap penguasaan bahasa Melayu. Contohnya bagi pelajar sekolah vernakular khususnya di sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang lebih menumpukan penggunaan bahasa ibunda mereka menyebabkan mereka kurang mahir terhadap penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu yang bercampur atau lebih dikenali sebagai bahasa rojak. Hal ini dikatakan kerana bahasa rojak telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Malah tabiat ini juga terdapat pada penulisan terutama menerusi media sosial. Hal ini akan menyebabkan masyarakat semakin terbiasa dengan bahasa rojak berbanding dengan bahasa Melayu tulen. Sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya tidak memandang remeh tentang suatu bahasa kerana bahasa merupakan lambang sesuatu bangsa. Bahasa Melayu haruslah diperkukuhkan lagi pada masa ini agar identiti rakyat Malaysia masih dapat dikekalkan. Justru itu, kita juga perlu berbangga dan memartabatkan bahasa kebangsaan agar mampu bersaing dengan bahasa global seperti bahasa Inggeris serta dapat dijadikan contoh yang unggul bagi negara-negara lain. Sekian sahaja daripada kami kumpulan 1.